Tetapi apa yang dia buat kepada calon Barisan Nasional Tanjung Karang, Datuk Habibah, itu yang menyebabkan ucapan-ucapan dia ketika pilihan raya itu menyebabkan beliau dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Kerana beliau dianggap telah mensabotaj parti. Dan Arman pun mengatakan bahawa sepatutnya seseorang itu dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Saya nak tanya dengan Arman Azhar, bila mana saya dipecat oleh parti, kerana saya membantah kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir ketika itu, ada tak saya dibawa kepada jawatan kuasa disiplin parti? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Saya nak beritahu, ada keputusan yang perlu dibawa kepada jawatan kuasa disiplin parti, tetapi ketika ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah badan yang paling tinggi yang boleh membuat sesuatu keputusan, dan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Takkan ada jadi Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Arman tak tahu benda ni, kan? Dia sepatutnya sebagai ahli MKT dia tahu, dia tahu. Dan saya nak beritahu dengan saudara Arman Azhar ini, walaupun sekarang dia dah buat U-turn, dah bersama dengan presiden, agaknya saya pun tak tahulah, sebab seperti mana yang diungkapkan oleh Hamzah Zainuddin, yang penting niat. Jadi disebabkan kita tidak ada satu alat yang boleh detect niat seseorang tu, jujur ke tak jujur ke, ikhlas ke tak ikhlas, tak ada alat tu, jadi hanya dia je tahu. Saya cuma nak nasihat satulah, kalau kita dilantik, buatlah perangai macam Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dilantik, sedar diri sikit, buat perangai macam ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dilantik. Bertanding kalah, dia bertanding, dia kalah. Jadi dia kena sedar bila dia dilantik, dia kena ikutlah presiden. Sepatutnya dia menyokong usul-usul yang dibawa oleh presiden, polisi-polisi yang dibawa oleh presiden. Itu yang sepatutnya. Ni kenapa aku dah pakai misai dengan topi TikTok. Sepatutnya dia sokong. Tapi malangnya, tuan-tuan, bila presiden minta supaya parlimen dibubarkan, kita lihat beliaulah antara champion yang membantu usaha-usaha membisikkan ke telinga Perdana Menteri supaya pilihan raya dilengahkan. Supaya kita pun tahu, dia pun mengharap Datuk Seri Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri. Kita pun tak tahu apa sebabnya. Mungkin ada benda-benda yang belum settle ke, projek yang belum dapat surat GST ke apa, surat SST ke belum keluar ke, apa benda setuju terima belum dapat ke apa. Kita tak tahu. Hanya dia je tahu. Persoalan dia, tindakan dia sebagai seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi lantikan yang tidak bersama dengan presiden ketika itu, walaupun sekarang dah U-turn, itu pun tak sepatutnya berlaku, tuan-tuan. Tak sepatutnya berlaku. Okey, itu mukadimah saya pada malam ni. Siapa yang ada soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 011 35954 044. Silakan. Ya. Arman ada cakap tu dalam pernyataan dia dekat Sina tu, dia kata bagi yang memberi pandangan, cadangan serta kritikan, saya rasa mereka perlu diberikan tindakan amalan keras, tidak sampai ke arah penggantungan serta pemecatan. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Kalau orang bagi pandangan, apa kejadang kau nak ambil tindakan pecat atau gantung? Kalau orang bagi pandangan, kau tak sepatutnya pecat dan tak sepatutnya gantung. Seperti mana aku dulu bagi pandangan, tak sepatutnya dipecat dan digantung. Tapi kenapa Arman diam? Betul tak? Kita dah cakap kerjasama dengan Mahathir ni hancur parti. Kita dah cakap.
Masa itu dia tak pakai dalil tu. Ni masalah dia. Masa itu dia tak pakai dalil tu. Yalah tengah lebat masa tu kan. Tengah enjoy dia punya apa? Porsche apa? 911. Dia belum MKT ni betul tak? MKT. Dia jadi MKT kena tahu sebab apa? Dia dilantik menjadi Setiausaha Perhubungan Negeri Selangor. Ketua-ketua bahagian tak puas hati. Itu sebabnya dia tukar dengan Johan. Johan pergi Setiausaha Perhubungan Negeri, bagi dia jawatan MT. Itu punca dia dilantik sebagai MT. Mula-mula dia bertanding, kalah. Okey? Ya. Okey tu, mengenai norma tadi tu dia minta diri dia dipecat, tak nak gantung-gantung lah. Maksudnya kalau betul dia tak nak lagi dalam, kenapa dia sendiri tak tulis juga letak jawab keluar parti je. Beza. Kalau kau keluar parti, orang kata kau pengkhianat. Kalau kau dipecat daripada parti, kau join sebelah sana, orang tak kata kau pengkhianat. Itu ada dalam main setting norma. Dia ingat kita tak boleh baca apa benda dia nak buat. Trust me. Next election, dia akan contest sit down di Tanjung Karang atas tiket PN. Takkan nak tanya atas tiket PH pula. Okey. PN lah maknanya, sama ada PAS ke bersatu ke, takkan dia nak tanda tiket gerakan. The point is, dia akan contest guna lambang PN. Itu bacaan saya. Kalau tak percaya, tunggulah. Kalau bacaan saya tak betul, maka tak betul. Tak semestinya apa saya cakap tu betul. Tak semestinya takulan politik saya tu betul. Okey? Ya. Katanya tu ini Tan Sri Norma sendiri kata ada lagi ramai yang kena tindakan macam dia, dan ada juga yang dipecat. Hari ini insya-Allah saya percaya bila Presiden kata hari ini beliau akan melakukan pembersihan sebersih-bersihnya. That means he means business. Saya percaya Presiden dia tahu apa yang perlu dibuat. Kerana Presiden belajar melalui pengalaman dia juga. Apa pengalaman Presiden? Pengalaman Presiden, dia mengambil tindakan kepada kepala-kepala sebelum pilihan raya, dengan harapan bila ambil tindakan kepada kepala-kepala yang lain ini akan berhati-hati, tidak mengikut jejak langkah. Tapi malangnya lepas pilihan raya, walaupun dah buat tapisan, walaupun dah ambil tindakan, dah bagi isyarat, tapi ada lagi 10 ekor ni yang masih khianat pada parti, berikan SD kepada Muhyiddin. Dan masih lagi ada ramai yang membantu untuk mengalahkan calon-calon kita. Maknanya tak cukup dengan sekadar mengambil tindakan kepada pihak-pihak tertentu. Itu sebab kali ini tak ada siapa yang sempurna. Semua orang dia mencuba. Try kaedah ni tak jalan, try kaedah ni tak jalan. Kali ni saya punya keyakinan, saya tak tahu apa Presiden nak buat. Saya yakin kali ni MKT UMNO akan mengambil, bukan Presiden Presiden seorang tak boleh buat. Dia kena satu pasukan, akan mengambil tindakan keras kepada semua yang khianat pada parti, yang sabotaj parti. Dan saya mempunyai feeling, saya ada insting saya, yang ianya akan melibatkan satu kumpulan yang ramai. Kita kalah bukan sikit. Kita kalah daripada 107 kursi yang kita tandingi, kita kalah di 148. Kita hanya menang 30 kursi. Maknanya mesti there must be something wrong in those 138 seats.